Kembali bersama cerita di sebalik berita. Seperti biasa, kita singkapkan kisah di sebalik segala berita mutakhir yang kami bawakan kepada anda setiap hari di 501 Awani. Tapi kadang-kala kisah di sebalik berita itu sama menarik atau kadang-kala lebih menarik daripada berita yang kami bawakan di muka depan. Salah satu kisah yang saya kira menarik sempena kita menyambut hari kemerdekaan ini dan juga perjuangan kita yang masih lagi belum selesai menentang COVID-19 adalah cerita berkenaan dengan suatu kumpulan ataupun satu kelompok yang mungkin tidak mendapat sebanyak perhatian berbanding dengan frontliners yang lain. Dan sudah tentu frontliners mereka layak mendapat semua pujian dan pengiktirafan kita kerana pengorbanan yang mereka lalui sejak hampir 2 tahun yang lepas. Tapi kelompok ini mungkin kurang mendapat spotlight. Mereka juga adalah unsung heroes atau wira yang tidak didendang, merah keringat mereka dan menyerahkan diri mereka menjadi sukarelawan di pusat pemberian vaksin tanpa sebarang pemberian atau dengan pemberian yang sangat sedikit. Tapi mereka lakukannya demi negara dan untuk memastikan semua orang selamat. Kerana seperti yang disebut oleh Ketua Pengarah Kesihatan sebelum ini, tidak ada siapa yang selamat sehingga semua orang selamat. Justru inisiatif vaksinasi kita perlu dipercepatkan dan golongan ini walaupun kurang didendang, mereka adalah satu kumpulan yang sangat penting. Saya mahu bersama dengan Akila Omar, Wakil Asra Awani di Johor yang membuat tinjauan di salah sebuah PPV, Pusat Pemberian Vaksin di Johor yang mengambil ramai sukarelawan yang memainkan peranan mereka dan menyerahkan diri mereka untuk membantu inisiatif negara mencapai imuniti kelompok dengan secepat mungkin. Kila, apa yang kita boleh ceritakan? Kerana pada masa ini kita mahu ketengahkan cerita golongan ini. Kemungkinan cerita mereka kurang kita ketengahkan dalam berita-berita yang lain. Tapi mereka adalah golongan yang penting. Mereka adalah wira yang tidak didendang. Apa kisah sukarelawan di PPV ini? Ini Luqman, saya berkesempatan pergi ke PPV Pandu Lalu OKU di Pusat Akuatik MPJB dan saya melihat di situ apabila saya ke sana kita melihat bahawa golongan ini dia sama menghadapi risiko seperti dengan barisan hadapan lain, petugas barisan hadapan lain. Tetapi benarlah kata Luqman bahawa memang tiada, mereka adalah antara unsung hero yang kurang didendangkan mungkin kerana mereka adalah orang biasa. Tapi sebenarnya Luqman, kita tidak boleh lupa bahawa jasa mereka ini, mereka sebenarnya melancarkan proses vaksinisasi ini. Mereka walaupun sekadar untuk menunjukkan jalan ataupun bertanyakan permohonan ke atau mendaftarkan vaksinisasi, tetapi golongan inilah yang menjadi tulang belakang kepada program PICK, Luqman. Dan apabila saya ke sana, saya melihat seramai lebih 60 orang sukarelawan di situ melakukan pelbagai tugas. Daripada memanggil, sebab dia adalah pandu lalu, jadi dia menguruskan bahagian kenderaan, daripada memanggil kenderaan lalu lintas, menanda perkara-perkara yang sepatutnya bertanyakan hal ataupun perihal kepada penerima vaksin, sama ada golongan OKU, warga emas dan juga ahli keluarga mereka supaya mereka menerima dan menerangkan bahawa kepentingan vaksin kepada mereka yang mahu menerima vaksin. Dan apabila saya menemu bual mereka sendiri, saya menemu bual 2 orang, iaitu Puan Mariam dan juga adik Siti Nur Atika, yang mana mereka ini latar belakang berbeza. Puan Mariam ini adalah seorang ibu tunggal yang sudah berusia, saya kira berusia 54 tahun. Dan pada saya lah, dikala usia sebegitu, sebenarnya dia mungkin lebih selesa duduk di rumah. Tetapi tidak bagi Puan Mariam ini kerana pada dia erti kemerdekaan untuk tahun ini dan tahun lepas sebenarnya apabila dia dapat membantu masyarakat khususnya di Johor supaya kita dapat mencapai imuniti berkelompok. Imuniti kelompok untuk vaksin. Bermakna sekarang ini Johor masih belum capai 50% untuk kadar vaksin untuk rakyat Johor. Dan itu adalah cita-cita dia untuk mencapai kelompok itu, imuniti kelompok itu supaya kita dapat hidup selamat. Seperti kalau kata Luqman tadi. Dan lain kisahnya dengan adik Siti Nur Atika ini. Yang mana dia memang daripada mula lagi dia bercerita dengan saya. Dia cakap ni cerita yang kita tak keluarkan lah. Dia bercerita, dia cakap bermula daripada dia menceburkan diri daripada bidang sukarelawan, dia mengambil untuk pendaftaran vaksin. Bermakna dia mempengaruhi orang, membujuk orang ramai, terutamanya golongan warga emas untuk
menerima vaksin. Sebenarnya dia cakap dengan saya bahawa golongan-golongan ini dia mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif tentang vaksin. Bukan mudah untuk membujuk dia. Dan ini adalah salah satu kemerdekaan bagi Siti Nur Atiqah supaya orang yang dia daftarkan vaksin tu hadir ke pusat PPV dan menerima vaksin apabila dia berada di sana. Dan itu adalah satu kepuasan bagi dia, Luqman. Dan kalau boleh kita dengarkan apa kata sukarelawan ini, Luqman. Saya minatlah di sukarelawan ni, memang ada masa terluang. Sebab saya pun dah tak bekerja, di rumah. Anak-anak pun dah besar. So saya rasa daripada saya duduk rumah saja, saya lebih baik saya berbaktilah. Saya rasa macam nak hidup macam dulu, nak bebas macam dulu, boleh ke sana ke sini. Kita dilindungi semua. Tak perlu nak berkurung macam sekarang kan PKP. Saya minta mohon rakyat Malaysia vaksinlah. Sebab memang untuk lindung kita, lindung keluarga. Untuk kemerdekaan pada tahun ini, seperti mana kita tahu, kita perlu memerangi wabak COVID-19 yang kita tak nampak secara realiti. Dan sebelum tu kita masih belum menang. Dan kita perlu mengikut SOP yang ketat. Dan kita perlu sentiasa mengingatkan diri kita bahawa wabak ini sentiasa ada di keliling kita. Sebelum ni juga saya telah melibatkan diri di PPV Outreach. Dan saya melihat orang-orang yang saya daftarkan vaksin itu hadir sendiri di PPV Outreach tersebut. Jadi saya merasa satu kepuasan apabila saya dapat membantu mereka, di mana warga emas ataupun OKU sendiri menghadiri ke PPV tersebut untuk mendapatkan vaksin. Ya, ini yang menarik Akila, kerana setiap orang ada kisah mereka yang tersendiri. Kisah mereka yang unik. Baik kalau kita lihat mungkin jumlah pesakit baru 20,000 sehari maupun yang meninggal dunia beratusan sehari. Ia bukan hanya angka. Setiap angka itu, setiap satu itu adalah seorang individu yang ada kisahnya sendiri. Begitu juga dengan petugas barisan hadapan atau sukarelawan di PPV. Setiap mereka ada kisah sendiri mengapa mereka merasakan ia amat perlu dan mendesak untuk mereka menyerahkan diri kepada PPV ini untuk membantu. Tapi penting juga untuk kita faham, sukarelawan itu apa yang diperlukan daripada mereka, Akilah? Berapa jam mereka perlu bekerja sehari, berapa hari seminggu, dan adakah mereka diberikan sebarang bayaran atau tiada bayaran langsung? Dia bergantung kepada pusat PPV itu sendiri, Luqman, dan sukarelawan di mana ia bernaung. Macam yang saya interview ini adalah sukarelawan di bawah Southern Volunteer yang mana mereka menerima imbuhan tapi tidak banyaklah, kalau boleh saya cakap cuma RM50 sehari. Dan mereka bukan bertugas setiap hari, mereka ada jadual yang ditetapkan. Mereka bertugas daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang dan mereka ada rotation. Tetapi pada mereka imbuhan itu nombor 2. Mungkin ialah dengan keadaan terdesak sekarang, mungkin ada sebahagian mereka yang pun ada yang telah diberhentikan kerja dan mereka mahu mencurahkan bakti berkhidmat untuk masyarakat dengan join PPV ini menjadi sukarelawan di sini. Tetapi imbuhan itu pada mereka nombor 2. Yang nombor 1, nombor pertama sekali adalah supaya masyarakat dapat melengkapkan vaksin ini sendiri, vaksin supaya kita mencapai imuniti berkelompok. Itu yang mereka berulang-ulang kali apabila saya bertanyakan soalan, mereka cakap, memang Kak, kita memang nak supaya semua rakyat Johor ni dapat 2 dos vaksin. Tetapi macam saya cakap tadi lah, mereka ada halangan dia, cabaran dia adalah persepsi negatif, golongan-golongan segelintir, golongan yang mempengaruhi golongan-golongan seperti warga emas ini untuk menerima vaksin, Luqman. Ya, Akila, soalan terakhir dalam lebih kurang seminit yang kita tinggal lagi. Sudah tentu ada banyak lagi klip-klip audio yang mungkin kita tidak sempat muatkan dalam rancangan ini, dan saya pasti juga seperti mana wartawan sering lakukan sebelum kita talakan mikrofon kepada mereka, mungkin juga kita ada berbincang dan bersembang dengan mereka secara peribadi. Ramai orang yang mungkin kita tidak dapat untuk siarkan di sini. Kita perlu ingat bahawa mereka juga meletakkan diri mereka berdepan dengan risiko dan ahli keluarga mereka, kerana walaupun sudah divaksin ataupun sudah lengkap divaksin dan sebagainya, mereka berada di situ, mereka juga boleh dianggap frontliner pada ketika itu, mendedahkan diri mereka kepada risiko. Jadi apa kata mereka, individu-individu yang Kila temu bual ataupun mungkin sembang secara casual, apabila ditanya kenapa kalian sanggup mengambil risiko untuk berada di PPV ini dan sebagai sukarelawan dengan imbuhan yang tiada atau sangat sedikit? Ya, Luqman, mereka sebenarnya mereka mengambil risiko yang besar sebabnya
apabila berada di PPV ini ramai orang datang daripada pelbagai latar belakang, daripada mana-mana kawasan datang untuk mendapat vaksin. Dan mereka yang hadir ke PPV juga berisiko. Begitu juga yang berada di sekitar PPV ini iaitu sukarelawan sendiri. Jadi mereka berharapkan apa yang mereka risikokan ini berbaloi supaya macam mereka sendiri ada keluarga. Dan ada juga macam Makcik Mariam ni dia cakap saya, dia dan anaknya bersama-sama membantu. Bermakna mereka memang mereka berisiko, tetapi mereka sanggup mengerti keadaan itu supaya kita bersama-sama dapat mencapai imej berkelompok, Luqman. Dan mereka berharap sangat supaya ini adalah usaha mereka walaupun tidak didendangkan tetapi berbaloi untuk memerangi pandemik ini, Luqman. Ya. Terima kasih Aqilah Omar, dan itulah semangat yang kita perlu ada. Pada saya itulah semangat Hari Kebangsaan, iaitu kita melakukan apa saja yang kita mampu untuk bantu seluruh rakyat Malaysia, termasuk ahli keluarga dan rakan-rakan kita, tapi mungkin juga orang-orang yang kita tidak kenali, tapi mereka adalah rakyat Malaysia. Mungkin bukan saja dalam bentuk menjadi sukarelawan di PPV, tapi adalah apa saja bentuk yang anda mampu lakukan, segalanya yang anda mampu, dan kita berkorban sedaya mana yang kita mampu untuk menambah baik negara ini. Dan kali ini termasuk untuk membebaskan kita daripada cengkaman COVID-19. Aqilah Omar, terima kasih. Selamat Hari Kebangsaan ke-64 kepada Kila dan juga kepada semua penonton di luar sana. Terima kasih kerana menonton cerita. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.